السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian. Kalau tak silap saya, pada minggu yang lepas kita sampai pada bab yang kedua pada muka surat buku yang ada di tangan saya ini, pada muka surat 3. Kurang pasti buku yang ada pada tuan-tuan. Ada imam tanda ke minggu yang lepas? Sampai di mana? Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada muka surat 3 ni tuan-tuan, kenyataan daripada Al-Imam Az-Zabidi dalam kitabnya Syarah Ihya Ulumuddin yang berjudul Ittihad Sadatil Muttaqin. Al-Imam Az-Zabidi menyatakan, "Idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyyah." Apabila disebut kaum ahli sunnah wal jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan faham Asy'ari dan faham Abu Mansur al-Maturidi. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini bila disebut, maka mereka itu adalah golongan al-Asy'ariyah. Umumnya di seluruh dunia tuan-tuan, umat Islam berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Namun kita di Malaysia jarang-jarang disebut al-Asy'ariyah, sehingga ramai umat Islam di negara ini yang tidak kenal golongan al-Asy'ariyah. Kalau dalam masalah amalan fiqh ataupun syarak, kita mengikut mazhab al-Imam Syafi'i, rata-rata orang Malaysia kenal sebut mazhab Syafi'i itu biasa. Jadi kalau disebut mazhab Asy'ariyah, ramai yang terpinga-pinga dan tidak kenal. Saya ingin membacakan sedikit kenyataan daripada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya berjudul Mafahim Yajib an Tusahhah, di dalam tajuk Haqiqatul Asy'ariyah, untuk mengukuhkan lagi keyakinan tuan-tuan. Mazhab al-Asy'ariyah itu adalah mazhab Sawadul A'zam, iaitu mazhab majoriti umat Islam di seluruh dunia. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyatakan, "Yajhal kathirun min abna'il muslimin mazhab al-Asy'ariyah." Ramai orang daripada kalangan orang Islam jahil ataupun tidak tahu, tidak kenal mazhab al-Asy'ariyah. Wala ya'rifuna man humul Asy'ariyah, dan umat Islam ramai yang tidak mengenali siapakah mereka daripada golongan al-Asy'ariyah. Wala tariqatahum fi amri al-aqidah, dan bagaimana perjalanan dalam urusan akidah di dalam mazhab al-Asy'ariyah.
ولا يتورع البعض أن ينسبهم إلى الضلال. Dan setengah orang Islam menjadi sangat biadab sehingga menghukum golongan al-Asy'ariyah sebagai golongan yang sesat. Wa hadzal jahl bi madhhab al-Asy'ariyah sabab tamazzuq wahdati ahli sunnah. Kejahilan umat Islam pada hari ini tentang madhhab al-Asy'ariyah adalah menjadi sebab punca perpecahan kesatuan daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang ahli sunnah tidak kenal al-Asy'ariyah sehingga terhirit dengan golongan-golongan palsu yang mendakwa mereka itu daripada ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyatakan al-Asy'ariyatu hum a'immatu a'lamil huda min ulama'il muslimin. Al-Asy'ariyah itu mereka adalah daripada tokoh-tokoh para imam yang membawa kebenaran daripada ulama-ulama kaum muslimin. Innahum tawaif al-muhaddithin. Golongan para muhaddisun adalah bermadhab dengan madhab Asy'ariyah. Wal fuqaha, dan para fuqaha, yakni para mujtahid, para ulama fiqih, bermadhab dengan madhab Asy'ariyah. Wal mufassirin, dan para ahli tafsir, para ulama tafsir, mereka itu daripada golongan al-Asy'ariyah. Syekhul Islam Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Syekhul Muhaddithin, iaitu syekh kepada para ahli hadis, Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, yang telah menulis kitab Fathul Bari ala Syarh al-Bukhari, yang telah mensyarahkan kitab Sahih al-Bukhari berjudul Fathul Bari ala Syarh al-Bukhari. Beliau Asy'ariyul madhab, bermadhab dengan Asy'ariyah. Wa syaikh ulama'i ahli sunnah, dan syaikh tokoh ulama ahli sunnah Al-Imam An-Nawawi, yang berasal daripada Nawa di bumi Syam. Maka oleh kerana beliau berasal daripada Nawa, maka digelar Nawawi. Sahib Syarh Sahih Muslim, adalah pengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Wa sahib al-musannafat asy-syahirah, dan juga pengarang banyak kitab-kitab yang masyhur. Beliau itu Asy'ariyul madhab, bermadhab dengan Asy'ariyah. Wa syaikhul mufassirin Al-Imam Al-Qurtubi, di antara tokoh tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, yang merupakan seorang pengarang kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Masyhur kitab ini, tuan-tuan. Beliau ini bermadhab dengan madhab Maliki. Namun di sudut akidahnya Asy'ariyul madhab, bermadhab dengan Asy'ariyah. Wa Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haythami, kalau tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini Ibnu Hajar Al-Haythami, sahib kitab Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kabair, adalah pengarang kitab Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kabair. Beliau ini juga adalah Asy'ariyul madhab, bermadhab Asy'ariyah. Wa Syekhul Fiqh wal Hadith Al-Imam Al-Hujjah, yaitu tokoh fiqh yang agung dan juga tokoh ilmu hadis,
juga mendapat julukan Al-Imam Al-Hujjah Al-Thabat Al-Syaikh Zakaria Al-Ansari, yang dimakamkan di Masjid Al-Imam Al-Syafi'i di samping makam Al-Imam Al-Syafi'i di Qahirah, Mesir. Beliau ini adalah tokoh besar yang mengarang kitab Fathul Wahhab, kitab di dalam masalah hukum hakam fiqh di dalam mazhab Syafi'i. Bagi mereka yang mendalami mazhab Syafi'i, maka belajarlah mereka kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau ini Asy'ariyul madhab, bermadhab dengan Asy'ariyah. Wal Imam Abu Bakar Al-Baqillani, wal Imam Al-Asqalani, wal Imam An-Nasafi, wal Imam Asy-Syarbini, wa Abu Hayyan An-Nahwi, sahib tafsir Bahr al-Muhit, wal Imam Ibnu Jazar. Kullu haula, mereka ini, nama-nama tokoh-tokoh besar ini, min a'immatil asy'ariyah, daripada tokoh-tokoh asy'ariyah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, kita di Malaysia jarang didedahkan dengan asy'ariyah, sehingga ramai di kalangan umat Islam di Malaysia terpengaruh dengan aliran kaum Wahabi yang menyesatkan golongan Al-Asy'ariyah dan menganggap Al-Asy'ariyah sebagai golongan yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain mereka mendakwa, mereka yang beraliran kaum Wahabi itu beraliran Ahlus Sunnah. Sedangkan aliran Ahlus Sunnah yang didakwa oleh mereka ini, kalau dilihat isi kandungan akidah mereka, dipenuhi dengan aliran Khawarij dan juga aliran Mujassimah Musyabbihah. Aliran Khawarij adalah aliran yang mengkafirkan sesiapa juga yang berbeza pandangan dengan mereka. Adapun aliran Mujassimah Musyabbihah, iaitu aliran yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Seperti dikatakan Tuhan itu berkaki, tapi kaki Tuhan tak sama dengan kaki kita ataupun kaki-kaki yang lain. Ini adalah naw' min at-tajsim. Ini adalah satu daripada contoh penjisiman. Kerana bila dikatakan Allah berkaki, maknanya Allah itu berjisim. Jisim itu adalah satu benda. Maka adapun mereka mengatakan kaki Allah tidak sama dengan kaki-kaki yang lain, namun di segi sifatnya memang berbeza. Tetapi dari segi penjisiman itu sama. Jadi orang-orang ramai yang terpengaruh dengan golongan Wahabi terjerumus di dalam kancah penjisiman zat Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Kerana menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala boleh membawa seseorang itu jatuh kepada kufur, wal iyad billah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, benarlah apa yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Az-Zabidi dalam kitabnya Ittihad Sadatil Muttaqin, idza utlaqa ahlus sunnati fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyyah. Apabila disebut kaum ahli sunnah wal jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan faham Asy'ari dan faham Abu Mansur Al-Maturidi. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, saya ulang sedikit sebelum kita masuk kepada bab yang ketiga, tuan-tuan, ya. Siapakah Abu Mansur Al-Maturidi? Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang ulama usuluddin juga.
yang fahaman dan i'tiqadnya sama atau hampir sama dengan Abu Hasan al-Ash'ari. Hebat tuan-tuannya. Abu Mansur al-Maturidi tinggal di Samarkand, di Asia Tengah. Sekarang dinamakan negara itu sebagai Uzbekistan. Sedangkan Al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari berada di Basrah. Tetapi kedua-dua tokoh ini di dalam merumuskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Tidak ada perubahan, tidak ada perbezaan yang besar. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturid, Samarkand di Asia Tengah pada tahun 333 Hijriah. Terkemudian 9 tahun daripada Al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Kalau kita lihat tuan-tuannya, Al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari lahir pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada 324 Hijriah. Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi juga pada zaman yang hampir-hampir sama, yaitu pada tahun 333 Hijriah. Mereka ini adalah daripada kaum salaf. Orang salaf, orang as-salafus salih yang berada pada 3 kurun yang awal, yang dijanjikan dengan kebenaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun berikutnya dan kurun berikutnya. Ini 3 kurun, ada kurun-kurun yang dijanjikan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu, kurun-kurun ini digelar sebagai as-salafus salih. Mereka adalah terdiri daripada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, daripada para tabi'in dan para tabi'in. Tabi'in adalah mereka yang melihat sahabat. Adapun sahabat yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tabi'in, mereka yang melihat tabi'in dan tidak bertemu dengan sahabat. Kedua-dua imam ini adalah tokoh pada zaman as-salafus salih, pada zaman tabi'in. Mereka inilah yang merumuskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ataupun untuk mudah kita faham, iaitu akidah yang berasaskan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, ila akhir. Pada hari ini, ada golongan yang mengaku mereka itu daripada golongan salaf. Tauhidnya berbeza. Mereka tidak berpegang dengan tauhid Asy'ariyah ataupun berpegang dengan tauhid Maturidiyah yang berpaksikan kepada 20 sifat. Sebaliknya mereka membawa tauhid yang baharu yang tidak pernah didengar di tanah air kita, tetapi kebelakangan ini mula tersebar di dalam negara, yaitu tauhid ats-tsulafi, yaitu tauhid 3 serangkai: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' was sifat. Bila diteliti daripada mana asal usul 3 cabang tauhid ini, rupa-rupanya orang yang mula mencipta tauhid 3 ini adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berada pada kurun yang ke-6 Hijrah. Adakah Ibnu Taimiyah ini daripada kaum salaf? Tidak, sama sekali. Mereka telah tertinggal 3 kurun daripada kurun-kurun salaf. Kerana Ibnu Taimiyah berada pada kurun yang ke-6 Hijrah, masuk ke-7 Hijrah. Orang-orang salaf berada pada 3 kurun yang pertama. Tapi oleh kerana masyarakat tidak mengetahui dan tidak diperkenalkan siapakah Al-Imam Abu Hasan Ash'ari,
siapakah golongan salaf yang sebenar, maka ramai yang tertipu bila mana mereka yang membawa tauhid tiga ini mendakwa mereka itu daripada tauhid salaf. Ibnu Taimiyah kurun yang ke-6 Hijrah. Beliau bukan orang salaf, tuan-tuan. Sama sekali beliau bukan orang salaf. Jadi bagaimana mereka mendakwa tauhid tiga yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah ini sebagai tauhid salaf? Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, kejahilan dalam masalah akidah ini sebenarnya sangat berbahaya, tuan-tuan. Sangat berbahaya. Kita mudah akan terjerumus di dalam akidah yang sesat dan sesat. Ramai pada hari ini, tuan-tuan, orang-orang profesional yang tidak mempunyai asas agama terpengaruh dengan dakwaan salaf ini, sehingga mereka merasakan apa yang menjadi pegangan umat Islam sebagai pegangan yang sesat. Hatta saya melihat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh golongan kaum Wahabi mendakwa bahawasanya para imam seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai golongan yang sesat. Saya melihat dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam masalah tauhid, di dalam kitabnya menyebutkan bahawasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama yang selari dengannya adalah tergolong dalam golongan yang sesat. Tapi kita hairan dan pelik, orang-orang yang mendakwa Ibnu Hajar sebagai sesat membuka lagi kitab Fathul Bari yang dikarang oleh beliau, mendakwa Imam Nawawi sebagai imam yang sesat dalam akidah, tetapi mereka tidak faham hadis-hadis Muslim sehingga merujuk syarah yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan, puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, kita kena faham betul-betul akidah Al-Asy'ariyah ini supaya kita tidak ditipu oleh golongan-golongan yang mau mengheret kita kepada akidah yang sesat dan sesat. Sudah menjadi adat kebiasaan dalam dunia Islam bahawa hukum-hukum agama yang digali dari Quran dan hadis oleh seorang imam, maka hukum itu dinamai mazhab. Hasil ijtihad Imam Hanafi dinamai mazhab Hanafi, hasil ijtihad Imam Maliki dinamai mazhab Maliki, hasil ijtihad Imam Syafi'i dinamai mazhab Syafi'i, hasil ijtihad Imam Ahmad Ibn Hanbal dinamai mazhab Hanbali. Walaupun pada hakikatnya semua adalah agama Allah yang termaktub secara tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran dan hadis. Ini empat mazhab ini, tuan-tuan, ya, membincangkan masalah-masalah hukum hakam, tidak membincangkan soal-soal akidah. Karena ramai juga pada hari ini yang telah tersilap mata oleh golongan-golongan Wahabi yang mendakwa, kamu bermazhab Syafi'i, kenapa kamu tidak berakidah seperti Syafi'i? Ini ramai orang jadi terpeleot otaknya, tuan-tuan, ya. Bermazhab Syafi'i tapi tidak berakidah Syafi'i. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, para ulama sepakat dan disebut oleh Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Bayan lima yushhurul adhan dengan menyatakan bahawasanya keempat-empat imam, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, keempat-empat mereka itu berakidah selari dengan akidah yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Hatta Syekh Ali Jum'ah menyatakan lagi dalam kitabnya Al-Bayan, bukan sahaja empat imam ini akidahnya selari dengan akidah yang telah dirumuskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bahkan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah selari dengan akidah yang telah dirumuskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini kalau orang Wahabi marah, tuan-tuan, ya. Kalau kita katakan akidah Nabi itu akidah Asy'ari, marah, tuan-tuan, ya.
Tapi itulah yang dinyatakan oleh ulama. Karena kalau dikatakan akidah Nabi itu bagaimana? Bagaimana akidah Nabi? Untuk memudahkan umat Islam memahami akidah Nabi, itulah akidah Asy'ariyah yang telah disusun dengan baik, dirumus dengan baik, dan dipasak dengan dalil-dalil yang bersumberkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan bersumberkan akal. Sehingga pegangan Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in itu menjadi kukuh, menjadi pegangan seluruh umat Islam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, selain daripada itu, Al-Imam Syafi'i menekuni dalam bidang fikih, dalam bidang hukum hakam, dan tidak masyhur Al-Imam Syafi'i menekuni dalam bidang akidah. Dalam bidang hukum hakam, benar Al-Imam Syafi'i. Tapi dalam bidang akidah, maka Al-Imam Abu Hasan Asy'ari adalah merupakan tokoh ataupun imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah menyusun dengan baik akidah yang menjadi pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jamaah daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian. Begitu juga dalam soal-soal i'tiqad, hasil galian daripada Quran dan hadis oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dinamai madhab Asy'ari atau faham Asy'ari. Walaupun pada hakikatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hanya menggali, merumuskan, memfatwakan, menyiarkan, mempertahankan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Apa yang sudah diiktikadkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah, kebelakangan ini kita melihat satu perubahan di dalam sukatan pelajaran agama di dalam negara ini. Kalau dulu sekitar 10 tahun yang lalu, saya melihat sukatan pelajaran agama di negara ini dipengaruhi dengan akidah daripada kaum Wahhab, iaitu diperkenalkan kepada anak-anak kita tauhid yang tiga, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi kebelakangan ini alhamdulillah, setelah lebih daripada 10 tahun, kita menyarankan kepada pihak kerajaan dan kita membentangkan di pelbagai forum, pelbagai seminar, pertemuan, dan bertemu dengan orang-orang penting dalam negara. Alhamdulillah, kita lihat sukatan pengajian pendidikan Islam yang terbaru ini tercatat Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan begitu juga tercatat Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi sebagai salah seorang tokoh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini satu perkembangan yang sangat menggembirakan saya, kerana kita hampir 20 tahun menyeru kepada pihak-pihak berwajib agama dalam negara ini agar memperbetulkan susunan akidah di dalam kitab pendidikan Islam bagi anak-anak kita agar selari dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang imamnya adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian bab yang ketiga, tuan-tuan, iaitu firqah di dalam Islam. Firqah ini adalah bahasa Arab firqatun, iaitu kelompok, dan jamaknya al-firaq, iaitu firqah. Di dalam sejarah Islam telah tercatat adanya firqah golongan di lingkungan umat Islam yang antara satu lain bertentangan faham secara tajam dan sulit untuk diperdamaikan, apalagi untuk dipersatukan. Hal ini sudah menjadi fakta dalam sejarah yang tidak dapat diubah lagi dan sudah menjadi ilmu pengetahuan yang termaktub dalam kitab-kitab agama, terutama dalam kitab-kitab usuluddin. Barang siapa yang membaca kitab-kitab usuluddin akan menjumpai di dalamnya perkataan Syiah
Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, Mujassimah, Bahaiyah, Ahmadiyah, Wahabiyah dan lain-lain. Label-label ini tuan-tuan telah ditulis oleh para ulama berkurun-kurun lamanya. Bukan kita melabel sebarang. Bukan saya yang melabel, oh ini Wahabi, oh ini Khawarij, oh ini Syiah. Bukan tuan-tuan. Label-label ini telah ada di dalam kitab-kitab akidah berkurun-kurun lamanya. Apakah kepentingan label ini tuan-tuan? Kepentingan label ini sangatlah penting kerana dengan kita tahu ini Syiah, maka kita akan menjauhkan diri. Oh ini Khawarij, maka kita menjauhkan diri. Oh ini Mu'tazilah, maka kita menjauhkan diri. Oh ini ajaran Qadariyah, oh ini Jabariyah, oh ini Qadiyani. Jadi dengan kita tahu ajaran-ajaran yang sesat, label-label ini menyelamatkan kita daripada terjerumus ke dalam akidah yang sesat lagi sungsang. Umat Islam khususnya yang berpengetahuan agama tidak hairan melihat dan baca hal ini kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun mengabarkan pada masa hidup beliau banyak terdapat hadis-hadis yang bertalian dengan firqah-firqah perselisihan faham di kalangan umat Islam. Dan di antara hadis-hadisnya, fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'uddu 'alaiha bin nawajiz. Maka bahawasanya siapa yang hidup lama di antaramu niscaya akan melihat perselisihan faham yang banyak. Ketika itu berpegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberikan hidayah. Pegang teguhlah dan gigitlah dengan gerahammu. Gigitlah dengan gerahammu, ini metafora tuan-tuan ya. Bukan kalam yang hakiki. Iaitu metafora ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai majaz. Bahasa kiasan atau bahasa perumpamaan. Dalam bahasa Melayu pun ada, dalam bahasa Arab apa lagi tuan-tuan ya. Jadi bila dikatakan di sini gigitlah dengan gerahammu, jangan pula kita gigit kitab hadis tuan-tuan. Jangan kita terlalu lurus bendul tuan-tuan. Kerana orang-orang Wahabi dia lurus bendul. Apa yang ada dalam ayat itu, maka itulah yang menjadi pegangannya. Bila disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dia kata Tuhan bersela di atas arsy. Lurus bendul tuan-tuan. Yadullah fawqa aydihim. Oh Tuhan ada tangan kata dia. Cuma tak sama dengan tangan kita. Ini lurus bendul tuan-tuan. Nuzulullah. Oh dia kata Tuhan turun daripada atas ke bawah. Ini lurus bendul namanya tuan-tuan. Di dalam Al-Quran penuh dengan majaz. Itu para ulama Asy'ariyah mahu menyelamatkan umat Islam jatuh ke dalam syirik, maka ditakwilkan ayat-ayat yang seumpama ini. Nuzulullah dengan makna nuzulur rahmah, iaitu turun rahmah, turun thawab, pahala, turun barakah. Bukan Tuhan yang turun. Kalau dikatakan Tuhan yang turun, maka Tuhan itu berjisim. Turun dengan makna daripada atas ke bawah. Ini adalah satu penjisiman kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Setengah orang-orang Wahabi yang mendakwa mereka itu beriktikad dengan iktikad salaf, menggambarkan Tuhan itu berjisim yang tingginya 30 meter. Tingginya 30 meter. Dan tidak berjanggut, masih muda. Dan tinggalnya duduk di atas arsy. Akidah Yahudi pula menyatakan Tuhan itu tingginya juga sekitar 30 meter. Tetapi tua dan berjanggut putih. Nampak? Hampir-hampir sama akidah Yahudi dengan akidah Wahabi. Cuma Yahudi mengatakan Tuhan itu berupa seperti orang yang tua, janggutnya putih. Jadi agaknya Tuhan Yahudi itu abang.
kepada Tuhan Wahabi lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadirat kasih sekalian, ini adalah dianggap penjisiman. Allah Subhanahu wa taala adalah sama sekali tidak berjisim, kerana jisim itu adalah min makhluqatillah, daripada kejadian Allah Subhanahu wa taala, yang sama sekali tidak boleh diserupakan dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang qadim lagi azali. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadirat dikasihi sekalian, ya. Jadi kata Nabi, siapa yang hidup lama selepas aku wafat akan melihat perselisihan yang banyak. Kata Nabi, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, dan gigitlah kuat-kuat dengan gerahamku, dengan makna pegang kuat-kuat. Jangan durus bendul, gigit pula dengan gigi kita kitab hadis. Bukan begitu tuan-tuan. Maksudnya pegang sungguh-sungguh dan jangan lepas lagi pegangan yang benar itu. Tujuan hadis ini terang bahawa akan ada perselisihan faham dalam lingkungan umat Islam, dan bahawa Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam ketika melihat perselisihan itu supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khalifah ataupun khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana kita mau berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin? Kita tidak tahu Quran dan kita tidak tahu hadis. Maka tidak dapat tidak, kita wajib mengikut pewaris Nabi, iaitu al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Kita kena ikut ulama. Kena ikut apa yang telah ditunjuk oleh para alim ulama. Kemudian hadis yang kedua, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akan ada di lingkungan umatku 30 pembohong yang mendakwa bahawa ia nabi. Saya adalah nabi penutup, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Kita di Malaysia ni pun ada nabi. Ada orang mengaku jadi nabi. Nabi Melayu Bukit Kemansah tuan-tuan, ya. Bila nak kena samad, dia letak jawatan. Apa punya nabi pun kita tak tahu. Dia ingat nabi boleh macam nak jadi presiden parti begitu agaknya tuan-tuan, ya. Dia pun letak jawatan. Di Malaysia ni bukan takat jadi nabi, jadi Tuhan pun ada tuan-tuan, kan. Tuhan Harun. Tapi Tuhan Harun ini sebelum mati naik wheelchair tuan-tuan. Naik wheelchair. Jadi Tuhan apa naik wheelchair tuan-tuan? Dan kemudian mati. Kalau Tuhan, dia tak mati. Kerana Tuhan itu bersifat dengan baqa. Baqa, yakni kekal. Dan Tuhan itu juga bersifat dengan qidam, tiada awalnya. Tapi Tuhan Harun, dalam IC-nya ada tarikh lahirnya tuan-tuan. Dan ada tarikh matinya tuan-tuan. Macam mana boleh ada juga orang dipaham terpengaruh dengan Tuhan palsu ni tuan-tuan? Di Terengganu ada Tuhan Ayah Pen tuan-tuan. Pun ramai juga pengikutnya. Tekonya bukan main besar tuan-tuan, ya. Sanggup minum basuhan kakinya. Air susu dicurah di kakinya dan dihirup oleh pengikutnya tuan-tuan. Kalau ada cengkam kuku, macam mana rasanya tuan-tuan, ya? Wal'iyadu billah. Jadi Rasulullah mengatakan akan muncul 30 kadzabun, 30 pembohong yang mengaku menjadi nabi. Dan di antaranya juga Mirza Ghulam Ahmad, iaitu pengasas faham Qadiani. Juga ada pengikutnya di Malaysia, di kampung Nakhoda Selayang. Di Eropah sangat ramai pengikutnya tuan-tuan. Di India pengikut Qadiani sangat ramai tuan-tuan. Namun Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam khutbahnya menyatakan ada 3 ajaran yang telah dicipta oleh Barat untuk memecah kesatuan umat Islam. Yang pertama, golongan Qadianiyah, iaitu faham Qadiani.
memecah umat Islam di India. Dan yang kedua, faham Bahai, memecah umat Islam di Mesir. Dan yang ketiga, beliau menyatakan Al-Wahhabiyah, iaitu puak Wahabi yang telah memporak-perandakan dunia Arab. Sehinggalah ke hari ini di seluruh dunia menjadi porak-peranda. Inilah yang diguna pakai oleh Barat, kaedah divide and rule, pecah dan perintah. Jadi Wahabi ini dicipta oleh Barat supaya umat Islam berlaga sesama sendiri sehingga umat Islam menjadi lemah, kesatuan menjadi pecah. Kita beri laluan pada azan, ya, dan kita sambung sedikit selepas azan dalam 5 ke 10 minit, dan insya-Allah kita bersembahyang isyak. Ada air ke Ustaz? Air minum. Terlalu dahaga Ustaz. Dahaga Ustaz. Allah. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة القائمة تسأل لنا Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian. Jadi hadis yang kedua ini, Rasulullah mengingatkan kita di akhir zaman akan ada ramai pembohong agama, tuan-tuan, ya. Jadi kita kena beringat bagaimana untuk kita selamat, maka kita kena belajar. Kejahilan dengan masalah agama ini akan memudahkan kita terjerumus dengan aliran-aliran yang sesat. Dan yang ketiga, tuan-tuan, saya nak baca yang ketiga dan kita salat al-isya. Sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah fa aynama laqaytumuhum faqtuluhum. Fathul Bari al-juz al-ashir muka surat 315. Akan keluar satu kaum di akhir zaman, orang-orang muda yang bodoh fikirannya. Mereka banyak mengucapkan perkataan-perkataan khairil bariyah. Maksudnya firman-firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar daripada agama sebagai meluncurnya anak panah daripada busurnya.
Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu, lawanlah mereka atau perangilah mereka. Terang dalam hadis ini bahawa akan ada menurut Nabi sekumpulan orang-orang muda yang suka mengeluarkan fatwa-fatwa agama berdasarkan Quran dan hadis. Tetapi keimanan mereka tipis sekali. Bahkan keimanannya keluar daripada dirinya secepat keluarnya anak panah daripada busurnya. Maksudnya ialah bahawa mereka banyak membicarakan hadis-hadis dan Quran, tetapi mereka tidak beragama, tidak bersembahyang setengahnya, tidak berpuasa setengahnya dan tidak menjalankan tuntutan agama. Ini tuan-tuan kalau kita lihat hadis ini dan keadaan kita pada hari ini, kita akan nampak puak ini berada pada zaman kita ini. Siapakah mereka? Kalau bertanya kepada saya, inilah dia golongan Wahabi tuan-tuan, yang suka bercakap Quran hadis, Quran hadis. Ini dia tuan-tuan Kita daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang kepada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Sekurang-kurangnya 4 ini tuan-tuan Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Dan tidak mudah-mudah menyesatkan orang. Kerana perkara itu tidak ada dalam hadis ataupun tidak ada dalam Quran. Mereka pada hari ini yang suka menyesat-nyesatkan amalan umat Islam seperti amalan tahlil dikatakannya sesat, bacaan Yasin di malam Jumaat dikatakan sesat, amalan talqin dikatakan sesat. Mereka itu mendakwa bahawasanya tidak ada dalilnya. Dalilnya tidak ada. Tidak ada hadis yang menyuruh kita bertahlil. Tidak ada hadis menyuruh kita untuk baca Yasin malam Jumaat. Mereka suka mendatangkan begitu. Dan kemudian, kalau kita menggunakan satu-satu hadis, maka dia kata, oh hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Dan lebih parah lagi mengatakan hadis itu palsu. Adalah buatan orang dan bukan datang daripada Nabi SAW. Dan mereka kata, kalau hadisnya palsu, amalannya juga palsu. Ini tuan-tuan, ini yang berlaku pada zaman ini. Bagi setengah orang yang rapat dengan golongan ini atau suka membelek-belek di YouTube, melihat di Facebook dan tidak mencari guru yang benar, kadang-kadang mereka ini akan terheret kepada fahaman yang seumpama ini. Sehingga dengan mudah-mudah menyesatkan orang-orang Islam yang beramal dengan amalan-amalan yang baik. Seperti beramal dengan bacaan Yasin pada malam Jumaat. Ini amalan yang baik tuan-tuan. Kalaupun tidak ada hadis yang menyuruh bacaan Yasin pada malam Jumaat, namun amalan itu tidak ada sebarang dalil yang melarang. Kita selama mana tidak ada dalil melarang, maka boleh dilakukan. Bila mana ada dalil yang melarang perbuatan itu, barulah perkara itu dianggap sebagai suatu yang dilarang di dalam agama. Apa-apa juga yang tidak ada dalil melarang daripada Al-Quran ataupun daripada hadis ataupun daripada ijma' ataupun daripada qiyas, maka amalan itu boleh sahaja dilakukan. Tapi golongan ini tuan-tuan bila dilihat tidak ada saja dalil, maka dianggap amalan itu sebagai bid'ah yang dalalah. Seperti tahlil. Mana dalil tahlil kata mereka. Jadi bagi orang yang tidak tahu masalah Wahabi ini, mereka akan terkedulah tuan-tuan. Bila diminta dalil, memanglah tidak ada dalil. Susah mau dicari dalil tuan-tuan Lebih-lebih lagi orang awam. Jadi bagi kita yang sedikit sebanyak memahami masalah ini, maka kita tahu bahawasanya selama mana tidak ada dalil yang melarang, maka perkara itu boleh dibuat. Makanan-makanan, boleh semua hukumnya halal. Binatang-binatang hukumnya halal, boleh dimakan. Selama mana tidak ada dalil yang melarang. Sebab itu kita dalam mazhab Syafi'i, boleh makan segala macam makanan. Udang, ketam, kepah, siput. Bukanlah siput babi tuan-tuan. Siput-siput yang kecil tuan-tuan di laut itu. Boleh. Kenapa? Tidak ada dalil yang melarang untuk memakan binatang-binatang yang seumpama itu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadirat kasih sekalian, ini akan keluar
di akhir zaman satu kaum yang suka mendatangkan dalil-dalil daripada Quran dan juga dalil-dalil daripada hadis, langsung menyesatkan orang dan menganggap amalan-amalan yang menjadi amalan umat Islam di negara ini yang telah berkurun-kurun lamanya dianggap sebagai amalan yang sesat. Atau satu ketika dahulu ada seorang mufti di Malaysia ini yang mendakwa bahawasanya bacaan Fatihah selepas daripada sembahyang 5 waktu suatu yang dianggap bid'ah dan tidak ada dalil. Jadi mengamalkan bacaan Fatihah selepas sembahyang sebagai satu amalan yang dilarang dalam agama. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat dikasihi sekalian, inilah golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul satu kaum di akhir zaman nanti yang disebut sebagai yaquluna min qawli khairil bariyah, yang suka menyebut-nyebut firman Tuhan dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah taala pada kuliah yang akan datang kita sambung pada hadis yang keempat dalam bincangkan tentang perpecahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.